Satu persatu baju Hakim dilipat kemas oleh Rania, walaupun dia tahu almari di bilik itu tidak akan dibuka oleh pemiliknya dalam masa terdekat. Sudah 6 bulan Hakim keluar dari rumah itu tanpa sepatah kata tala, namun tanpa juga sekelumit nafkah. Dalam istilah orang lama, Rania sedang digantung tidak bertali. Apabila dia coba menghubungi Hakim, panggilannya disekat. Apabila dia menghantar pesanan melalui keluarga mentua, jawabannya sentiasa sama. Sabarlah Rania, Hakim perlukan masa, dia cuma keliru. Namun sampai bila keliru Hakim telah memenjarakan hidup Rania. Dia tidak boleh mencari pengganti dan dia juga tidak boleh menuntut hak sebagai istri kerana suaminya hilang tanpa dikesan. Rania memandang cermin. Wajahnya yang dahulu ceria kini cengkung. Setiap hari dia bangun dengan status yang mengelirukan. Di kad pengenalan, dia istri orang. Di mata masyarakat, dia wanita yang ditinggalkan. Di hati sendiri, dia hanyalah sebuah naskah yang terbiar sepi. Sembilu di Aidilfitri. Kemuncak penderitaan Rania adalah ketika musim perayaan. Saat ipar Duai sedang bersalam-salaman dengan pasangan masing-masing, Rania hanya mampu duduk di sebalik langsir. Dia mendengar bisikan-bisikan halus di luar. Kesian Rania, si Hakim tu tak balik-balik. Dengarnya Hakim dah ada orang lain di bandar. Kenapa dia tak minta cerai saja? Bisikan daripada birasnya itu melukakan hatinya. Bukan Rania tidak mahu, tetapi proses mahkamah memerlukan kekuatan yang bukan sedikit. Dia buntu antara rasa sayang yang masih tersisa dan maruah yang dipijak-pijak. Hakim membiarkannya hanyut di tengah lautan, tidak dibantu untuk naik ke daratan, tidak juga dibiarkan tenggelam sepenuhnya. Satu malam, Rania terpandang sejadah yang sering digunakan Hakim dahulu. Dia tersedar bahawa dia bukan menderita kerana ketiadaan Hakim, tetapi dia menderita kerana dia membiarkan dirinya tergantung pada janji manusia. Cukuplah, Hakim bisiknya perlahan. Dia mulai sedar bahawa gantung tidak bertali ini adalah satu bentuk kezaliman. Syariat Islam tidak pernah mengajar seorang suami untuk membiarkan istrinya tanpa arah. Esoknya, Rania nekat. Dia bukan lagi Rania yang lemah. Dia akan ke pejabat agama untuk menuntut fasakh. Dia ingin memotong sendiri tali yang tidak kelihatan itu agar dia boleh kembali bernafas sebagai seorang manusia yang merdeka. Penderitaan Rania bukan kerana dia tidak dicintai, tetapi kerana dia dinafikan oleh sebuah kepastian. Langkah Rania ke pejabat agama pagi itu terasa sangat berat. Namun setiap tapak kakinya membawa satu beban yang kian luruh. Di tangannya tersimpan kemas dokumen-dokumen yang selama ini hanya tersimpan di bawah lipatan baju. Sijil nikah dan catatan setiap bulan nafkah yang tidak pernah kunjung tiba. Selepas beberapa minggu prosedur dijalankan, mahkamah akhirnya berjaya menjejaki Hakim melalui alamat majikan barunya. Pada hari sebutan kes, buat pertama kalinya selepas berbulan lamanya, Rania melihat susuk tubuh itu. Hakim tidak lagi kelihatan seperti lelaki yang keliru. Dia kelihatan kemas, malah tenang. Ketentangan Hakim itulah yang menyiat hati Rania. Bagaimana seorang lelaki boleh hidup dengan begitu tenang sedangkan dia meninggalkan seorang istri dalam kegelapan? Rania, kenapa sampai ke mahkamah? Tanya Hakim di luar bilik bicara. Suaranya masih rendah dan lembut, senjata yang dahulunya membuatkan Rania cair. Abang cuma perlukan ruang. Kenapa nak malukan abang depan keluarga? Jika dahulu Rania mungkin akan tunduk dan meminta maaf mendengarkan suara lembut suaminya itu, namun hari ini, Rania memandang tepat ke mata Hakim. Dia membalas, ruang yang abang ambil itu telah memakan usia saya, Hakim. Abang tak malukan diri abang kerana saya ke mahkamah. Tapi abang memalukan diri sendiri saat abang membiarkan istri abang mengemis kepastian daripada manusia yang sengaja mematikan telefon. Balas Rania, nadanya tidak tinggi tetapi cukup tajam. Di hadapan Hakim mahkamah, di dalam dewan bicara, segala-galanya terbentang. Hakim cuba memberi alasan bahawa dia mengalami tekanan kerja dan ingin mencari diri sendiri. Namun, Hakim, Tuan Hakim Mahkamah, bertanya satu soalan yang mematikan hujah itu. Sepanjang kamu mencari diri sendiri, adakah kamu lupa bahawa tanggungjawab kamu sebagai suami tidak boleh dihentikan sementara? Kamu tidak memberi nafkah, kamu tidak memberi khabar. Kamu bukan mencari diri, kamu sedang melarikan diri. Apabila talak akhirnya dijatuhkan, sama ada melalui lafaz Hakim sendiri atau perintah fasakh daripada mahkamah, dunia Rania tidak runtuh. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah satu oksigen baru masuk ke dalam paru-parunya. Tali yang tidak kelihatan itu kini putus.
Rania keluar dari bangunan mahkamah bukan sebagai wanita yang diceraikan, tetapi sebagai wanita yang berjaya menyelamatkan dirinya sendiri. Dia melihat ke langit. Esok bukan lagi tentang menunggu kepulangan hakim, tetapi tentang merancang kebahagiaan Rania yang sudah lama tertunda.